Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis memulakan tiang bagi projek pembinaan rumah bantuan di bawah skim bantuan perumahan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah bagi tahun 2025-2026. Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah berlangsung kemarin. Projek pembinaan bagi 4 buah rumah di daerah Brunei dan Muara dan sebuah rumah di daerah Blaid berlangsung di Kampung Katok, Jalan Tunku. Majlis disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Meja Jar Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Projek pembinaan rumah bantuan berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada bulan Oktober tahun ini. Sempena sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65, Kementerian Pertahanan dan ABDB mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramak Mudia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Meja Jar Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis merupakan antara pengisian keagamaan sempena sambutan berkenaan dengan acara kemuncak dijadualkan berlangsung pada 31 Mei ini. Penyertaan negara Brunei Darussalam dalam Forum Pendidikan Dunia EWF mencerminkan komitmen berterusan Kementerian Pendidikan dalam memperkukuhkan sistem pendidikan negara agar kekal relevan, berdaya tahan dan responsif terhadap perkembangan global selaras dengan wawasan Brunei 2035. Baru-baru ini, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menghadiri forum tersebut yang berlangsung di London, United Kingdom. Forum menghimpunkan para menteri pendidikan, pembuat dasar, pemimpin industri dan pakar pendidikan bagi membincangkan perkembangan, cabaran serta hala tuju sektor pendidikan global. Ia dirasmikan oleh The Right Honourable Bridget Phillipson MP, Setiausaha Negara bagi Pendidikan dan Menteri bagi Wanita dan Kesaksamaan Jabatan Pendidikan United Kingdom. Menteri Pendidikan juga menghadiri beberapa sesi plenari dan sesi pertemuan dua hala. Juga hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Tras Kementerian Pendidikan. Tema forum tahun ini ialah Pendidikan untuk Masa Depan Bersama, Keamanan Bumi, Tujuan dan Laduan. 3 saudara baharu diraikan dalam satu majlis meraikan saudara-saudara baru Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Majlis diadakan di Surau Ar-Rahmah, Perkemahan Lubut. Hadir Meja Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Azaimi bin Bohasan, Pemerintah ABDB. Majlis bertujuan memberikan galakan kerohanian kepada para saudara baharu dalam mengharungi fasa baharu kehidupan mereka. Majlis turut diserikan dengan zikir marhaban, taburan bunga rampai serta penyampaian cenderahati kepada saudara baharu.
Dalam usaha menyemarakkan budaya membaca Al-Quran serta melahirkan generasi celik Al-Quran, Sekolah Ugama Antarabangsa Jerudong mengadakan majlis Hatam Al-Quran bagi meraihkan seramai 72 orang murid darjah 6. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Protokol Pentadbiran dan Kawangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Penganjuran Majlis Hatam Al-Quran merupakan usaha berterusan dalam mendukung hasrat kerajaan untuk melahirkan generasi yang menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam PSABD di bawah Kementerian Kawangan dan Ekonomi menerima lawatan rasmi delegasi daripada State Administration for Market Regulation SAMR dan China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS Republik Rakyat China. Delegasi tersebut diketuai oleh Tang Jepeng, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Akreditasi Pemeriksaan dan Pengujian SAMR bagi lawatan rasmi ke negara ini pada 20 dan 21 Mei. Terdahulu delegasi mengadakan kunjung hormat bersama Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Pemangku Setiausaha Tetap Ekonomi Perdagangan dan Industri selaku pemangku pengerusi Majlis Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam. Semasa sesi kunjung hormat, kedua-dua pihak menekankan hubungan kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam bidang standard dan akreditasi serta mengadu-adukan pengukuhan kolaborasi dan kerjasama dalam bidang akreditasi dan penilaian konformiti. Kedua-dua pihak bersetuju bahawa kerjasama tersebut akan menyokong pemudahcaraan perdagangan, penyelarasan pengawasalian serta membina keyakinan bersama terhadap kualiti dan keselamatan produk. Delegasi juga membuat perjumpaan bersama Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam bagi membincangkan perasmian kerjasama dalam bidang penilaian konformiti dalam bentuk memorandum persefahaman. Delegasi turut membuat lawatan ke Jabatan Perkhidmatan Saintifik di Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan gambaran secara langsung mengenai kemudahan pengujian serta meneroka peluang perkongsian pengalaman. Pertukaran tersebut dijangka membantu negara memperkukuh rangka kerja standard dan akreditasi negara di samping menegaskan komitmen bersama terhadap kerjasama praktikal dan menyokong integrasi ekonomi yang lebih luas antara kedua-dua negara. Umat Islam diingatkan sentiasa berusaha menjaga hati sebaik-baiknya dengan berzikir, membaca Al-Quran dan tubuh yang tulus. Sekiranya hati itu bersih, tenang dan disinari cahaya iman, maka seluruh anggota badan juga akan tunduk kepada kebaikan dan digunakan untuk melaksanakan amal soleh yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut ditekankan semasa khutbah Jumaat bertajuk Menyucikan Hati Meraih Qalbun Salim. Memiliki qalbun salim iaitu hati yang bersih dan selamat merupakan impian setiap umat Islam. Untuk menggapainya, umat Islam mestilah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menjaga dan memelihara beberapa perkara. Pertama, hablun minallah, iaitu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dengan memelihara sembahyang dan mengerjakan tepat pada waktunya. Kedua, hidupkan budaya membaca Al-Quran. Al-Quran ialah obat hati, maka baca, tadabbur dan amalkan membaca Al-Quran. Jika tidak mampu banyak, istiqamalah walaupun sedikit tetapi berterusan. Ketiga, perbanyakkan zikir dan istighfar. Zikir berfungsi menenangkan hati yang resah dan istighfar pula membersihkan noda. Zikir juga melatih kita mengawal emosi, terutama marah, iri hati dan keluh kesah. Keempat, jaga adab lidah
dan media sosial. Banyak hati gelap bukan kerana dosa besar sahaja, tetapi kerana dosa lidah seperti mengumpat, memfitnah, merendahkan orang, menyebarkan aib dan menulis tanpa ilmu dan tabayun. Jika mahu qalbun salim, jagalah lidah dan tulisan. Kelima, hablum minan nas, iaitu menjaga hubungan sesama manusia. Kerja-kerja penyambungan kabel elektrik di stesen PAM Air Simpang 420 Kampung Sungai Tilong akan dilaksanakan hari ini bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Keseluruhan kawasan terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Untuk permohonan pembekalan air tanker, hubungi talian Darussalam 123.